Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur, Setiausaha Agung Kehormat Perkim, yang berbahagia Datuk Wira Mansur bin Haji Ismail, Pengurusi Perkim Bahagian Negeri Kedah, Ahli Jawatankuasa Perkim Bahagian Negeri Kedah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Saya ingin ucap berbanyak terima kasih kepada Perkim Bahagian Negeri Kedah kerana menjemput saya ke program Mai Balik Kedah. Sudah semestinya saya sangat berbesar hati mendapat jemputan ini kerana sebagaimana yang hadirin maklum, saya anak jati Kedah dan negeri ini amat dekat di hati saya walau di mana saya berada. Malangnya pada hari ini saya tidak dapat hadir ke program ini kerana saya dinasihatkan oleh doktor untuk tidak terlalu banyak bergerak pada ketika saya mendapat rawatan. Saya ingin mohon berbanyak maaf kerana tidak dapat hadir. Dan saya ingin ucap terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur kerana diberi peluang berkongsi sedikit pandangan di majlis ini menerusi rakaman video. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengambil peluang ini untuk mengajak hadirin untuk bersama-sama merenung kembali hala tuju dan perjalanan yang telah dilalui oleh Perkim. Sudah lebih 6 dekad umur Perkim dan keupayaan untuk wujud dalam tempoh selama itu bermakna usaha-usaha dakwah di kalangan saudara-saudara baru kita masih perlu kita teruskan. Tetapi kita tidak boleh merasa selesa dengan apa yang telah kita capai kerana kerja-kerja dakwah pada hari ini semakin sukar, mencabar dan lebih rumit. Cabaran-cabaran ini datang di dalam pelbagai bentuk dan suasana dan inilah yang perlu kita teliti untuk memastikan usaha-usaha kita mencapai matlamat. Jika kita gagal menangani cabaran-cabaran ini, segala usaha kita membina Perkim, malahan negara ini akan terungkai dan menghadapi hari-hari muka yang kelam. Tuan-tuan dan puan-puan, yang paling menyerlah ialah Islamofobia atau dalam bahasa mudahnya kebencian dan kesangsian yang mendalam terhadap Islam dan apa juga berkait dengan orang Islam. Ini terselah dengan jelas jika kita lihat apa yang terjadi di Gaza dan lain-lain negara umat Islam yang diserang. Pejuang pembebasan Palestin yang rata-rata beragama Islam digelar sebagai teroris atau pengganas dan ini menghalalkan tindakan rejim Zionis melakukan pembantaian etnik dan genosid dengan berleluasa. Sebenarnya, ia bukan sesuatu yang baru. Jika kita kaji sejarah tanah Melayu, ketika pejuang Melayu bangun menentang penjajah, mereka digelar rebel ataupun pemberontak. Tujuannya ialah untuk membuat pejuang-pejuang Melayu sebagai pengacau dan pengganggu ketenteraman, sedangkan perjuangan mereka ialah membebaskan tanah Melayu daripada penjajah. Selain Islamofobia, kita juga diperkenalkan dengan prinsip baru demokrasi yang mempertahankan kemungkaran dan menekan nilai-nilai murni agama yang kita pegang. Contoh yang paling jelas ialah kewujudan kelompok yang digelar sebagai LGBT atau mengikut kefahaman kita
ialah amalan seks luar tabi'i. Di dalam menghadapi perkembangan amalan ini yang semakin meluas, kita bukan saja tidak boleh mempertahankan nilai-nilai Islam kita, kita malahan dikeji dan ditekan jika tidak membenarkan amalan itu diperluaskan. Amalan-amalan ini kita lihat sudah mula menular di kalangan umat Islam di dalam dan di luar negara. Dan sebarang tindakan menyekat atau menyelarnya akan mengundang kritikan dari musuh-musuh Islam. Proses menekan umat Islam untuk menerima dan menghormati amalan-amalan ini sedang berjalan dengan rancak. Jika kita ragu-ragu dan lemah semangat, kita akan kalah kepada tekanan-tekanan ini dan menerima amalan-amalan ini tanpa keberanian untuk mempersoalkannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, apabila kita menyertai perkim, sudah pasti kita sedar bahawa ianya adalah satu ibadah, satu perjuangan. Ini kerana perkim bukanlah satu tempat untuk mendapat pulangan keuangan atau tempat untuk memperkayakan diri. Kita memilih untuk bersama perkim kerana kita yakin perjuangannya adalah bersesuaian dengan nilai baik yang kita pegang sebagai panduan hidup kita. Tanpa keyakinan, amat mudah untuk kita menyerah kalah atau berhenti di pertengahan jalan apabila menghadapi halangan atau cabaran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kehadiran kita di dalam perkim bukanlah dari latar belakang yang sama. Malahan ada di kalangan kita berada dalam badan ataupun parti politik yang tidak sehaluan. Namun kita masih boleh bersama di dalam perkim kerana kita mempunyai unity of purpose, penyatuan dari segi matlamat. Dan apakah matlamat yang membuat kita sanggup mengenepikan perbezaan kita, melainkan untuk mempertahankan kedudukan ummah dan agama kita. Sejauh mana kita berpecah kerana perbezaan politik ataupun lain-lain perkara, kita perlu bertaut apabila ummah dan agama kita tercabar dan terhina. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri ucapan saya percaya kita semua perlu mengingatkan diri bahawa sebesar mana perbezaan di antara kita kerana pegangan politik ataupun lain-lain perkara, orang Melayu perlu bersatu kerana penyatuan orang Melayu di Malaysia bermakna penyatuan orang Islam. Penyatuan daripada segi matlamat atau unity of purpose seperti yang saya perkatakan seharusnya menjadi panduan kita di dalam menghadapi cabaran-cabaran yang bertujuan menghina dan melemahkan agama dan umat Islam. Apabila kita memahami pendekatan ini, barulah kesedaran ternyata bahawa umat Islam itu semuanya bersaudara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.